Baik, dia tanya mengenai dengan cara semaya jamak. Kita orang musafir bila cukup syarat dia, Allah Ta'ala beri kemudahan, dia panggil beri rukhsah. Rukhsah ni gak, kalau tanah Arab dia guna rukhsah ni lesen. Lesen. Tengok kita nak bawa kereta kata ada lesen, salah dengan undang-undang dah. Tu dia, kena ada lesen. Maka begitu juga kita musafir bila cukup syarat seolah pihak syarat wi lesen kita wibat ni baik hakimun. Kita salah ada lesen tu. Tak ada lesen boleh kita sembahyang jamak, dia panggil rukhsah. Bukannya azimah. Azimah ni bahasa mesti kena jamak, tak jamak tak boleh, bukan. Rukhsah. Kemudahan. Maka bila kata kemudahan duk di kita lah. Nak semaya sempurna tamam. Tamam dekat dengan saya panggil tim. Maya tamam. Maya tim. Apa tim? 4 rakaat. Tak ada kurang apa. Boleh. Tapi nak apa? Nak qasar, nak memendekkan. Hak 4 nak pendek 2. Boleh. Boleh sama boleh. Lepas tu tanya soal lagi. Mana molek? Mana aula? Bagi ulama kata aula kita dalam sapi itu qasarkan, jamakkan aula. Tu dia. Ni kejadian ke mazhab kita. Apabila cukup syarat dia, kita pun qasar jamak. Di dalam satu kerja kita gi betilah. Di bakak ke hanja dan sebagainya. Di ada kerja kita, hajat kita kalau sudah sama sehari nak balik. Tapi bahasa kerja tak sudah sama sehari kena tunggu esok. Esok tunggu harapan nak sudah tak selesai juga beberapa sebab kena tunggu sampai 2-3 hari. Selesai kerja sini berangkat sini pergi satu tempat pula, ada kerja sini pula. Tak selesai sama sehari 2-3 hari dah tunggu. Maka soal yang pertamanya, bolehkah kita nak qasar jamak dalam keadaan kita duduk berhenti di tempat berhenti seumpama di hotel dan sebagainya. Maka boleh kita qasar jamak selama kita dalam ada hajat kita. Dia teluh dia sampai 18 hari. 18 malam. Jika kita pergi ada hajat tak selesai serta harapan kata hajat. Ni ambil daripada dia panggil zaman Nabi SAW, dia mari daripada Madinah masa mari buka Mekah. Buka Mekah seliak dalam upacara buka Mekah selesai berangkat situ pergi ke Taif. Dalam masa 18 hari tu duk qasar jamak, ulama ambil situ. Lain pada kita pergi tu bukan masalah kita ada hajat saja nak terang, nak meraung pergi, makan angin dia panggil nuzhah. Masa kita boleh. Lepas tu gak nak duduk sehari 2. Tu dia nak duduk sehari 2. Maka waktu dia benar sekat 4 hari 4 malam je. Lain pada hari masuk dengan hari keluar. Kalau kita kata masuk hari Isnin, mana kira daripada Selasa, Rabu, Khamis. Cukup 4 hari. Lepas tu kalau kita nak duduk lagi sampai 5 hari, habis masa dia. Salah lesen beri 4 hari. Habis kena kita tambah masa mula lah, nak turun sampai semula, mula sampai jadi dia panggil. Boleh pula. Ada puasa ni kita ada hajat. Pada tunggu hajat nak dapat tak boleh, waktu dibenar sampai 18 hari. Ya ada berbeza rupa masalah. Tadi sudah klik lah, selesai hajat kita klik. Dalam duk klik tengah nama duk dalam jalan ni lah tu. Masuk zuhur, beradu tengah jalan, semaya zuhur, jamak selalu dengan asar tu, waktu takdim selalu dah. Sudah jamak klik-klik siapa di kampung kita. Bila siapa kampung dia panggil habis nama safar. Kek je habis dah. Siapa di muka kampung itu lihat sana. Tu payah ada kek je di sini di sungai ni, di getak ni. Pak masuk getak ni habis perjalanan ni, masuk kek kita tu panggil habislah perjalanan ni. Tak boleh nak qasar jamak dah lah. Kalau kita kampung situ, kalau kita lebanat tu, kalau kita tak ada beberapa kampung ni, masuk kampung ni sepadan yang kampung kita di sana lagi, tak habis lagi. Boleh berada semaya sini lagi. Kalau orang dalam kota, klik-klik siapa ni kota. Selagi tak lakah kota, boleh lagi semaya luar ada kota. Sudah lah lakah kota pak habis. Kek dia lah gitu. Maka hak saat ni kita semaya jamak takdim, sudah kita klik kapur terus. Klik tu zuhur dah ada lagi. Ada masuk asar lagi. Masuk asar. Situ macam mana? Kita semaya dah asar tadi. Secara jamak.
Di sini ada tubik khilaf ya lah masalah. Nah, ya, sahabat kita semua tadi sah dah muka dalam sapi tapi nyegi habis nama sapi asal tak masuk lagi. Ada sehingga nama ya semula lah asal. Kita ra'i hak tu lah. Ya semula lah. Ya orang ni banyak asal dah kena hak segai kelik tarak-tarak menam-menam aja dah ada. Boleh kira ke dia. Zuhur tak ada apalah tadi pasal kita semaya dalam ada musafir. Asal tadi boleh pasal kita dalam sapi lagi. Tapi nyingi kelik siapa waktu dah lagi. Lepas tu buat masuk asal mana kita taklih maya asal. Tadi jadikan sunat. Ada ugi tu. Tak apa. Habis tu kalau malak kan sudah medah tu beradu lah. Kau jalan kata-kata sudu kot tu. Makan tom yam kot tu dulu nasi minyak apa. Habis zuhur. Makan sudah zuhur masuk dah. Atau asal masuk dah. Habis haklik tak pasal sebayar lah. Tu dia. Cuma tu. Oh ni ada lah surat ni. Dia mau minta hurai sifat kalam sikit dia kata minta hurai sifat kalam Allah Taala, hak sifat kalam lafzi, hak koding dengan hak belapa. Ya tak boleh bubuh hak. Dia gini. Hak sifat kalam lafzi bukan situ ustaz dan hak qadim makna lain-lain ya gini dah supaya tadi kita mengaji dah sebut semua kalimah baru tadi alam makhluk ada lagi hadis yang baru bila kata yang baru kita faham dah makna dia apa bab ulama beri tarikh maujudun ba'da adam barang yang ada kamu dia pada tak ada itu panggil yang baru. Itu baru hakiki, ada pecah belah lah. Baru majazi, mutajadidun ba'da adami. Itu baru. Mana kalau berkecek sifat kalam Allah. Bila idhafah kalamullah, Al-Quranu kalamullah. Dan kita duk mengaji pula sifat kudrat Allah. Iradat Allah sampai kepada sama basar kalam Allah. Itu dia panggil sifat bagi zat. Dia sifat bagi zat Allah. Zat yang bersifat dengan sifat sama. Yang bersifat dengan sifat pendengar. Zat yang bersifat dengan basar, sifat pelihat. Zat yang bersifat dengan sifat kalam, perkata. Ini terjumuh turut surah Baqarah yang nak beza. Maka zat yang qadim, sifatnya pun yang qadim. Bila zat Allah tu qadim, sifat kudratnya pun qadim, sifat kalamnya pun qadim. Hak itulah tuai kitab Baqarah itu jumuh artinya perkata. Jumuh tak serupa dengan kitab Jawi lain. Jadi tak keliru lah. Artinya perkata. Jumuh gitu. Kitab Jawi lain berkata itu. Jadi jumuh perkata. Apa ya jumuh gitu? Supaya bila sebut kalam artinya perkata, nak erti kata nama sifat yang ada di zat Allah. Kalau hak kita ke ni kita boleh duk berkecek ni, boleh duk berkata, boleh duk berkecek sebab ada apa di kita. Sebab ada sifat kalam hak Allah Taala jadi di kita ni, sifat tu terjumuh perkata. Sampai ada tu hak lawannya bisu tu. Perkata hak lawannya bisu tu. Ada bisu tak ada perkata, ada perkata tak ada bisu. Kita semua ni ada perkata semua. Walaupun tak ada berkata pun dia apa sifat perkata ada di kita. Ni kita ni ada sifat perkata serta duk berkata kata. Berkata dia panggil kalam masdari namanya. Ni barulah. Kalau gitu hak kita sifat perkata, sifat yang bahasa ada di zat yang jadi di kita. Dia panggil sifat perkata. Tapi hak kita ni barulah. Ada sifat Allah Ta'ala, sifat kalam yang ada pada zat Allah, itu qadim. Siapa kata baharu tu kupulah, mereka dia kesamaran. Silap tak apa dimaafkan. Sebab itu Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala ketika timbul masa tu pemerintah dia pergi bermazhab terpengaruh pada Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah dia kata Quran makhluk. Bila Quran makhluk, maknanya tak ada sifat kalam bagi zat Allah, tak ada. Hanya bila sebut kalam semua lafzi. Lafzi kena jumlah lagi mana? Perkataan. Itu lain lah. Kita beza dua tu dulu. Perkata.
kalam. Yang ketujuh daripada sifat ma'ani kalam, artinya perkatanya Allah Ta'ala. So, dengan dia boleh berkata, hati pemah sedari. Bila berkata, hasil oleh perkataan. Ni pun ada pun tak dengar ni, dengar apa ni? Dia dengar apa? Dia dengar ni? Dengar perkataan, ada dengar ni? Sifat berkata duk kita memang tak dengar. Nah, walaupun maujud, sah didengar, kalau tahu dengar kan yang ada. Tapi hak kita duk dengar ni suara kita, hak kita duk kata, maka suara ni panggil kalam lafzi. Terjemahnya perkataan. Kalau kita jadi bahasa kampung, perkataan. Nak boleh waktu buat perkataan sebab daripada berkata. Nak boleh berkata sebab ada di kita ni sifat perkata. Ni kalam nafsi namanya. Kalam nafsi namanya. Hak ada di zat. Maka Allah Ta'ala itulah panggil kalam nafsi. Yang ada pada zat Allah yang qadim. Kalam nafsi itu qadim. Terjemah perkata. Dengan dialah Allah berkata akan berapa perkataan. Itu kalam lafzi tu. Jadi lain bezanya. Hukum sifat kalam ismi, kalam nafsi qadim. Nama sifat yang ada di zat perkata. Adapun perkataan kena ke huruf suara. Allah Ta'ala menjadikan. Nanti panggil perkataan. Enggak hukum hak ni yang baru, hak ni yang qadim. Hak ni makhluk. Hak ni bukan makhluk, sifat Allah. Maka daripada situ terpahamlah ada kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan nyonya Quran. Ni kata Quran baru tengok disifatkan dengan turun. Ahli sunnah kata hak disifat dengan turun tu lafaz yang dibaca. Ni kita dah baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau orang tanya kita baca apa saat ni? Baca kalam Allah. Bukan kalam makhluk saat ni tu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Itu apa tu? Tu kalam Allah tu. Dia panggil Quran. Maka apa hukum tu? Qadim ke baru? Baru. Oi. Jaga sikit dah, jaga sikit. Jadi Allah jadi panjang. Lama. Katuk dulu. Sebagai nak jaga adab kita dalam majlis ilmi, kita tutup dulu. Kalau terlupa tutup, pagi mai pak mari, call mari, kita katuk dulu. Jangan ada sambung. Jadi orang panggil apa ni? Jadi punah adab, tak boleh. Tak ada sopan santun. Itulah perbezaan. Kalau nak tanya lagi bolehlah. Cuma beza antara ni panggil kalam lafzi, artinya perkataan. Tak, kalau perkataan ni bukan reka makhluk, maka diidafah pada Allah. Surah Al-Fatihah alhamdulillah ini perkataan siapa? Ini perkataan Allah. Apa kita Nabi Musa dengan kalam tu kalam mana? Hak kanak ki Musa, Nabi Musa dengar, dan juga Nabi kita dengar sallallahu pada malam Mi'raj. Kalam mana? Di sini sama ahli sunnah, tak ada nak kira dengan Mu'tazilah. Ahli sunnah dia tubik khilaf di sini. Khilaf betul. Hak yang didengar tu kalam mana? Ataupun kalam apa hak yang didengar? Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari kata hak yang Musa dengar tu ialah sifat kalam qadim ni, kalam nafsi mana? Perkata saat ni. Sebab yang ada pada zat Allah tak ada mustahil pada akal setiap yang ada sah didengar. Kullu mawjudin yasihu ayyura wa yusma'a. Setiap yang ada sah didengar, sah dilihat. Ni supaya suara dak dengar ni dak dengar dah. Kalau sah dak lihat suara. Sah kalau tahawi nampak nak cari nampak suara. Tapi dah ada tahap pelaku tak nampak, hanya boleh dengar saja. Adab juga tu. Begitu juga sifat kalam tak nampak pada adab, tapi kalau tahawi nampak. Maka hak yang Musa dengar pada hari itu ialah sifat kalamnya ya qadim. Hak kata perkata itulah Musa dengar. Maka bila Musa dengar perkata tu, Allah wirti ke dia segala kehendaknya. Tu kata apa lagi tak panggil? Allah bukakan hijab. Allah menghilangkan hijab dari Musa. Lepas tu memperdengarkan sifat kalam ya qadim. Sudah Allah mengkembali pada adat semula. Tak dengar. Kata Maturidiyah, daripada ahli sunnah juga. Kata Maturidiyah ada tu mustahil,
yakni mustahil pada ada. Nak dengar kalam tu pasal yang qadim mustahil pada ada. Apa yang didengar ke apa dia? Yang didengar kalam lafzi. Dengar ke perkataan, bukan dengar sifat perkata, dengar perkataan. Jadi khilaf betul tu. Abang Sazali kata hak yang didengar tu sifat kalam yang ada di zat perkata tu sendiri. Abu Mansur Maturidi kata bukan, hak dengar tu perkataan. Lepas tu khilaf situ tapi cuk tu sama. Mana cuk sama? Ini isbat ke sifat kalam yang ada pada zat. Selalu dah dengar tu. Adapun Abu Mansur kata hak yang didengar tu perkataan ni yang menunjuk atas ada di zat Allah tu sifat kalam yang qadim. Cuknya sama ahli sunnah. Lepas tu kita mai tengok Mu'tazilah sikit. Mu'tazilah dengan Abul Hasan Asy'ari nyalah terus situ. Dengan Abu Mansur ada muafakat sikit betul ni. Betul kata nah? Hak yang didengar tu Mu'tazilah kata perkataan. Supaya Abu Mansur kata. Tapi dah. Yang didengar ke perkataan, bukan perkataan ni menunjuk kata ada di zat Allah sifat kalam. Tak ada sifat kalam. Tu beza dengan ahli sunnah. Artinya orang Mu'tazilah menafikan perkata. Pahaya kata mana? Tuhan kuasa dengan zatnya. Tuhan berkata dengan zatnya. Tu. Ada perkata ahli sunnah, Tuhan kuasa dengan kudratnya. Tuhan mendengar dengan samuknya. Tuhan berkata dengan perkatanya. Tu beza. Baik, kalau lagi kata gitu, Tuhan berkata, tak ada sifat berkata. Dia panggil mubtadi'ah. Dia panggil puak ya bid'ah dari segi akidah. Lagi Mu'tazilah yang tergelincir dari jalanan ahli sunnah. Kupu tak kupu? Tidak. Jangan kupu sebab dia i'tikad Tuhan berkata, Tuhan mendengar. Situ hubungkan dengan usuluddin. Oh, masa kita ni nak sutuk dengan dua belah. Surat tak ada tengok lagi betul lagi hak tanya mulut adalah surat sini. Oh. Lepas tu nama surat ni nak kecil surat kecil ada kita pada hak ni nampaknya. Adakah sunat pelera kucing gitu oh, tak ada masalah kata sunat boleh pelera deh. Dan bagaimanakah bulunya? Bulu kucing tu adakah najis atau tidak? Cerita malak dah. Ni kita pergi kepada kaedah umum. Jadi semua haiwan terbahagi kepada 4. Nanti tengok maksud yang mana. Semua dia panggil binatang yang punya roh nyawa, termasuk kita manusia, terbenar dia kata haiwan. Terbahagi pada 4. Satu bahagiannya najis ketika hidup, najis ketika mati. Hak tu seperti apa? Nasbah mazhab kita Syafi'i. Anjing, babi dan barang yang terporok darinya. Ketika hidup pun najis, ketika mati pun najis. So, yang kedua pulaknya suci ketika hidup, suci ketika mati. Akal hak ni. Ketika hidup pun suci, mati pun suci. Seperti apa? Kita manusia diri. Suci. Kalau duduk tepuh basah, tak ada wajib basuh pun muka suci. Jangan aridi marilah, kena muka letak aridi mutanajih ke panggil. Mutanajih lain dengan najih. Dan kalau binatang ke, ikan, belalat. Bangkai ikan, bangkai belalat. Suci ya ketika hidup, suci ketika mati. Hingga sampai ikan tu sendiri, darah dia tu dah berkhilaf pula di kalangan ulama'. Setengah ulama' dia bila darah dia tu suci. Darah dia tu tak kira kecil besar. Tapi mazhab kita cermat sikit. Kalau hak kecil tu dimaafkan, besar tu itu. Tapi setengah mazhab sama ada kecil besar, darah ikan dia tak dibilangkan najis. Sahabat jatuh dalil tengok kalau jemur kering putih. Tak sebab darah orang lain. Nampak dia mati. Daripada sinilah orang dah buat budu ikan bergapo, ikan mengasal dah bergapo kan kadang-kadang hak besar pakai buh garang gitu macam mana. Ni tu bina takhilaf tadi. Berlaku takhilaf tadi, senang ada apa satu. Saya tu kan, sebab dia darah lagi dah. Tak ada najis. Masa kita cermat sekali hak kecil-kecil tak apalah dimaaf payah sangat nak buat. Hak besar tu mudah sikit, gitu je. Tapi kalau turut setengah mazhab seperti mazhab Hanafi, tak ada apa walaupun ikan yu
saumuh pun ada apa pun garang. Itu kan. Tu masalah apa bahagian yang kedua, suci ketika hidup, suci ketika mati. Belalah, ikan dan kita manusia. Mana? Antibak kecil mana? Uruh. Kecil sana pula kepada uruh. Uruh ni mana pengenalan agama. Kira-kira panggil ni ikan kasar, ni ikan kecil. Hari ni tak ada hak kasar weh. Payah kasar kecil tengok ikan pula. Tahu kan? Kalau anak baring kasar ni, tak tahu tangan kasar nak baring. Oh kasar, saya bertanya. Ada tak? Kalau ikan kembung, wajib dua jari, ini ikan kecil, ini kembung kecil. Lepas 3-4 jari ni kembung kasar besar ini kembung. Tapi kalau ikan you, itu kan. Dia pula situ mana pula kepada uruh. Tak itu kan? Baik. Dua saja dah. Yang ketiga, suci ketika hidup, najis ketika mati. Ini apa? Kucing hak ni, pah keruk. Dia kata, pah beruk. Siap tak habis lah kata gitu. Kena jawab gini. Tiap-tiap binatang hak ia haram dimakan. Suci ketika hidup. Tiap-tiap binatang yang haram dimakan selain daripada anjing babi sana. Tu masuk babi lain. Kucing ni masalah tu dah. Faham lah. Kalau jawab kucing lari mana lepas keruk. Banyak lagi kecak dah itu kan. Musa banyaklah. Kita jawab apa? Iaitu tiap-tiap binatang yang haram dimakan selain pada anjing dan babi. Seperti kucing masuk sini. Mana suci ketika hidup, suci ketika najis. Najis ketika mati. Yang keempat, suci ketika hidup, ketika mati itu ditafsilkan. Tafsirkan jika mati dengan sembelihan syariah suci, jika mati dengan bukan sembelihan syariah najis. Inilah masalah umumnya tiap-tiap binatang yang halal dimakan. Ayam, kambing, lembu. Suci ketika hidup, bila mati tak ada hukum lagi suci ke najis. Kena tengok mati cara mana. Mati cara di sembelihan syariah suci. Kalau mati tidak dengan sembelihan syariah najis. Tak sunyi pada pak ni. Maka pahalah hak tanya saat ni, bulu kucing tu apa dia? Pahalah. Ketika dah hidup ni suci. Hidup gelisir dengan kita nah. Hak kita tu pera dia baik dengan kita, Allah manja dengan kita. Bulu dia tu tak apa. Suci. Bila dia mati najis. Najis dia sampai bulu-bulu pun najis be. Kalau kita samak pun suci hanya kulit. Bulu tu tak suci. Malaikat sedikit dimaaf. Tak ada. Lepas tu nampak kena singgah sekali. Pukul berapa dah ni? Silap jahitan. 12 lah. Balik ke dia. Ada 8 minit lagi nak cukup 12. Dia makan apa tu? Dia kena lalu moleknya galik dah itu. Besok makan sepinggan setengah hari ni 3 pinggan gomok Allah. Begitulah ilmu ni nak jadi galik dengan dia dah. Maka alhamdulillah syukurlah kita boleh guna masa sampai setahun ni. Kalau turut janji dulu tu sampai jam 11.30 ya. Start daripada pukul 10 jam 11. Nak pagi sangat pada tu takut pula kita jauh-jauh tak ada lah. Tu dia. Dan balik kita pun beberapa pagi tu dah ambil peluang lah ingat sikit. Tu dia turun tangga pukul 9 lebih kurang turun tangga mai jaga bermolek kan tak ada kemalangan apa-apa kat jalan ke. Tu dia. Pakai kita keputusan kata jam 10 kita start dah. Kayak gitu. Cara mula puasa lagu ni. Dia matanya cara mula puasa lagu mana. Mau lagu dia tu lah, lagu puasa gitulah dia. Dok majlis pengajian kita ni lagu ni. Ni tak sah tanya balik kita nak ada begini ke nak tutup. Itu dia. Jadi kita tu kita ada gini. Ya ada gini. Seperti sidi Ustaz tadi tak? Tu. Jadi bermakna kata ni kita ni awal apa ni? Awal Syaban, makna di tengah Syaban ni minggu yang kedua kita sembilan ni. Lepas tu masuk dalam bulan puasanya awal dah puasa itu dia ihtimal senah Selasa ke Selasa Rabu tu lah ada. Makna kata kalau jatuh puasa awal hari Rabu tu lalu dah lah dah. Baiklah kalau sekiranya balik kita tak ambil setuju nak minta adakan juga majlis dalam bulan puasa pun insya-Allah taala sekiranya tidak ada halangnya kita akan jawab sekali lagi pada minggu depan.
Minggu depan dalam Syaban lagi. InsyaAllah ta'ala lah kita jawab dalam minggu depan. Kita ambil keputusan kata InsyaAllah ta'ala. Nanti dia. Dalam cadangnya itu gitu dah. Dalam cadangnya gitu. Baiklah untuk kali ini dan hari ini nampaknya tamat dulu setakat ini. Semoga-moga kita diberi nasihat, beri sihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selamat wal afiyah, dan semoga diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis kita tak akan berlangsung seperti begini setiap masa hari Rabu selangit sekali. Dan hak untuk bulan Ramadan kita akan menentukan pada kali depan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sekian ni dulu, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kalau turut semua tani kaki siapa pukul siapa ke Zuhur nung kalau dia petani ni. Nah, tapi sini kita nak minta maaf pasal kita sudah nak kulit selalu pasal nak ngajar pula. Kadang kulit sutuk penat sangat tu nak ngajar pula tu. Ya alhamdulillah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.